Saya nak tanya pendapat kawan-kawan yang ada dalam live ni. Betul ke boleh percaya Laskas tu? Betul ke boleh percaya? Siapa yang rasa boleh percaya itu Laskas? Komen. Siapa cakap saya boleh percaya atau tak boleh percaya cakap tak. Komen. Sebab apa? Kita nak tengok berapa ramai yang respon. Dan 9.30, jadi jom start. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang hadir. Okay, korang mesti tanya-tanya kan, apa tujuan Laskas ni? Betul tak betul? Okay, sebelum tu pastikan follow akaun Kanichenik, follow juga akaun Laskas Media supaya nanti kita boleh beralih ke akaun sana. Okay, jadi Laskas ni sebenarnya ada banyak idea. Salah satunya kita buat podcast ni. Jadi tujuan podcast ni sebenarnya kita nak membincangkan pelbagai perkara berkenaan pancing, isu-isu semasa, isu-isu hangat, dan orang kata apa, kami juga akan menjemput idola-idola yang orang kata apa, dikagumi dalam tanah air kita untuk datang bersama-sama live dengan kita. Jadi benda-benda ni kan, kita akan dapat peluang untuk bersama dengan idola-idola yang korang sendiri kagumi. Okey, jadi Laskas ni sebenarnya niat dia adalah lebih kepada perbincangan. Kita nak berbincang antara satu sama lain. Kita nak berbincang dengan idola-idola tu. Dan kita nak, kalau boleh, nak dapat peluang untuk bertanya. Contohnya, bang, kalau saya nak pergi mancing dengan abang boleh ke? Bila saya boleh pergi mancing? Nampak tak? Soalan-soalan yang boleh ditanya direct. Kadang-kadang kita tak dapat akses tau. Kita tak dapat peluang untuk bercakap dengan idola-idola tu. Jadi, bila ada podcast macam ni, apa yang kita dapat buat ialah kita dapat berborak terus dengan dia orang. Betul tak? Jadi, sebelum saya masuk segmen pertama, ingat, pastikan follow dua akaun Kanichenik dan juga Laskas Media. Selamat petang bro Sitri. Terima kasih hadir ya. Terima kasih hadir. Jadi saya akan cuba sebaik yang boleh untuk respon pada komen-komen yang ada ni, tapi saya akan bergerak segmen by segmen lah. Okey, dari segmen by segmen tu nanti kita akan huraikan apa yang boleh. Okey. Jadi, kita juga dalam waktu yang sama kita dapat dengar keluhan, kita dapat dengar pendapat, kita dapat dengar luahan, dan kita boleh melalui keluhan semua ni kita dapat wujudkan satu peluang untuk memajukan industri pancingan negara. Jadi podcast ni insya-Allah akan buka mata, akan buka peluang, akan buka satu jalan yang kita tak pernah ada sebelum ni. Sebab apa? Sebelum ni kita lebih pada meluahkan, lepas tu tak ada apa-apa action. Betul tak? Tapi sekarang kita dapat berbincang. Ada soalan boleh tanya, ada benda yang tak puas hati, ada benda yang rasa macam nak sangsi, boleh bertanya. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan terus. Jadi podcast Laskas ni, ini adalah antara benda yang kita akan buat. Of course, dalam perjalanan ni kita akan buat perubahan sana dan sini untuk kemajuan. Jadi, topik pertama hari ini ialah Laskas boleh percaya ke? Okey, sekarang saya nak tanya pendapat kawan-kawan yang ada dalam live ni. Betul ke boleh percaya Laskas tu? Betul ke boleh percaya? Siapa yang rasa boleh percaya itu Laskas? Komen. Siapa cakap saya boleh percaya atau tak boleh percaya cakap tak. Komen. Sebab apa? Kita nak tengok berapa ramai yang respon. Boleh cakap boleh, tak boleh cakap tak boleh. Kita nak tengok semua. Ada yang cakap tak boleh percaya tu. Okey.
Come on, siapa ya? Saya sangat tak percaya 10,000%. Tak boleh percaya. Betul. Come on, siapa lagi? Saya nak dengar. Last 10 cast, sembang caster je. Betul kecil. Boleh ada yang kata boleh percaya tu. Memang dia kental lah ni. Betul. Okey, jadi kita ni sebenarnya last cast ni, idea tu datang daripada kita mancing je. Betul tak? Jadi bila kita mancing, kita akan sebut okey, last cast lah. Semua orang cakap benda saya. Percaya, saya berani cakap 100% pemancing akan cakap ini last cast. Sebenarnya, even saya sendiri pun ada buat benda tu. Last cast lah. Selalu kadang-kadang keluar dengan Roy ke, dengan Ili ke, dengan Zaid ke, saya kata okey ni last cast. Sekejap last cast, ni last cast. Last cast ya, sampai 10 kali, repeat kali 10. Sudahnya, itulah yang sebenarnya. Memang sebenarnya tak ada istilah last cast. Betul tak betul? Siapa setuju? Sebenarnya tak ada istilah last cast. Mungkin ada istilah last cast tu, mungkin dah tak nampak air lagi lah. Okey, boleh jadilah. Mana boleh last cast, tergantung nanti chip. Betul lah tu. Okey. Jadi idea sebenarnya, benda ni sebenarnya datang daripada video-video saya buat juga dekat TikTok. Kadang-kadang bila saya buat video tu kan, saya perhati macam ramai betul bertanya balik soalan. Setiap kali saya buat video ada soalan-soalan dia tanya. Jadi dia umpama macam last cast tau. Bila kita pergi mancing, kita asyik last cast. Kita ni sebenarnya tak puas hati tu. Ada benda yang kita tak dapat tu. Benda yang tak dapat tu buat kita sentiasa nak bertanya, nak try, nak cuba. Sama juga dengan semua konten-konten yang saya buat dekat TikTok. Diorang asyik bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang saya anggap wow, benda ni sangat mudah, tapi kenapa dia boleh tak tahu. Jadi podcast Last Cast ni saya wujudkan sebenarnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam kepala-kepala pemancing ni. Kadang-kadang dia nak bertanya, dia malu. Jadi dia mencari orang yang sesuai, orang yang dia rasa macam boleh diidolakan atau boleh dijadikan sebagai panduan. Jadi saya perasan sejak saya start buat video-video macam tu, ramai DM bertanya saya, macam mana ni. Jadi saya pun rasa macam tercabar lah. Saya pun rasa macam tak boleh ni, aku tak boleh ni. Sebab tu saya hilang selama 2 bulan untuk plan nak jayakan juga podcast Last Cast ni. Okey, jadi Last Cast ni dah faham kan apa niat dia sebenarnya. Sebenarnya kita lebih pada berbincang, kita lebih pada berkomunikasi, kalau boleh 2 arah. InsyaAllah tak lama lagi kita akan ada beberapa arah. Saya akan jemput idola-idola yang ada dalam market ni. Kita akan bercakap setiap minggu. Kita akan cuba usahakan setiap hari Rabu 9.30 malam. Jadi pastikan lock date tu dalam kepala korang, dalam phone korang, dalam mana-mana diary ke mana-mana, lock. Kita akan live setiap Rabu 9.30 malam jika tiada sebarang halangan. Okey, jadi sekarang tu tadi kita adalah segmen pertama. Jadi untuk sekarang saya akan masuk segmen kedua. Segmen kedua, sebelum saya masuk segmen kedua, follow 2 akaun, Kanichenik dan juga Last Cast Media. Link ada di bio Kanichenik. Okey. Kanichenik ni sementara ni tujuannya untuk jadi feeding account sementara sebelum kita berubah kepada Last Cast Media. Dah capai je 1000 follow, nanti kita akan start live dekat situ. Okey boleh ya? Okey. Episod pertama ni kita lebih kepada nak kenal apa itu podcast Last Cast. Episod kedua kita akan bawa topik yang lebih niche, topik yang lebih fokus, topik yang lebih mungkin silap-silap kontroversi, topik yang mungkin silap-silap isu hangat dekat pasaran, topik yang silap-silap boleh buat kecoh. Okey, dan mungkin masa tu juga kita akan invite beberapa pemancing lain untuk memberi pendapat dan kita berbincang. Saya masuk segmen kedua. Okey, segmen kedua berbunyi macam ni. Saya kat dia, boleh percaya ke kita Last Cast ni? Sebenarnya come on lah. Kita pemancing ni sebenarnya kalau kita kata Last Cast, jangan percayalah. Memang tak boleh percaya. Betul tak betul? Apa pendapat? Okey, saya nak tanya pendapat kawan-kawan yang tengah live, ada berapa? 54 orang. Saya nak tanya, apa pendapat engkau orang pasal Last Cast ni? Apa pendapat engkau orang? Kenapa diorang ni boleh kata Last Cast ni? Kenapa diorang nak Last Cast sangat? Waalaikumsalam pada semua yang komen-komen tu. Waalaikumsalam. Okey. Kenapa sebenarnya terjadi Last Cast ni? Yo, come on. Apa yang punca sebenarnya terjadi lah? Malah nak melayan, nak ajak balik. Boleh jadi selalu Last Cast dan selalu dapat dinosaur. Okey, boleh terima. Last Cast sebab kau penat kumpau. Itu pasti. Last Cast panggil bini panggil balik. Kumpau, betul. Last Cast tu maksudnya kumpau. Hampir kumpau. Cuba sesuaikan mental supaya dah kumpau.
Betul. Sebenarnya kita semua ni ada masalah dengan laskas. Semua ni ada masalah dengan laskas. Kita mengharapkan ada ketukan terakhir. Betul cakap Bro N ni. Kita mengharapkan ada satu strike last minute tu. Betul tak betul? Nak elakkan kumpau tu. Jadi kita masuk ke segmen ketiga. Masalah utama tak boleh stop mancing. Apa sebenarnya masalah korang bila kata laskas tu yang saya kata tadi? Sebabnya tak boleh kumpau, tak boleh nak apa, tak boleh terima kenyataan, tak boleh rasa macam stres. Betul? Dia ketagih, dia rasa macam, "Oh ya, aku boleh." Dia semangat tu tau, dia semangat tu. Itu yang sebenarnya masalah dia. Jadi, saya punya pendapat lah kan. Okey, masalah utama bila tak boleh stop mancing ni, sebenarnya bila kita kata laskas kan, kita tak boleh terima kumpau lah. Betul tak betul? Kita sebenarnya tak boleh terima kumpau. Bila kita kas laskas tu sebenarnya kita tak boleh terima kumpau. Ya, mungkin dalam hati tu ada rasa macam satu naluri mengatakan aku rasa macam nak kena ni. Sebenarnya kita tak boleh terima kumpau. Siapa setuju cakap betul. Siapa setuju cakap betul. Saya nak dengar sebanyak yang boleh ni. Siapa setuju cakap betul. Betul tak? Sebenarnya yang laskas ni sebenarnya dia tak boleh kumpau sebenarnya. Dia memang tak boleh terima kenyataan dia kumpau. Jadi dia macam mana pun nak usahakan juga sampai dapat ikan. Sebab apa? Kalau kumpau, malu. Bila malu tu dia tak boleh jumpa kawan-kawan. Sebab apa? Jumpa kawan-kawan kena kutuk, kena taji kau-kau, betul tak? Percayalah, bila kita kumpau tak kisahlah. Saya sendiri pun pernah kumpau. Lala saya kena tala dengan kawan. Selalunya saya yang menganjing dia orang. Saya selalu balon dia orang. Lala ada sekali tu saya kena. Nak ambil kau berdarah. Tapi saya buat tak tahu je lah. Dengan nasib baiklah dah tebal BP ni kan. Jadi dah tebal BP tu tak rasa apa sangat. Tapi sebenarnya memang kita takut kumpau. Sebab ni kita memang semua pemancing sebenarnya takut kumpau. Sebab tu dia nak mencuba juga. Memang kita sebenarnya kumpau no problem tau. Betul cakap salah brother. Saya nampak komen tadi. Memang betul. Dia sebenarnya kata apa, tak takut kumpau. Dan dah kata kita takut kumpau pun mungkin tak juga. Mungkin kita sebenarnya nak mengelakkan dia. Betul. Kita sebenarnya nak mengelakkan dia. Nak kata salah pun tak betul juga. Nak kata betul pun tak betul juga. Betul. Apa yang Mal KRM ni cakap ni memang betul. Nak kata benda tu macam salah tak juga. Nak kata benda tu betul pun tak juga. Betul juga tu. Tapi sebenarnya kalau kita tak boleh terima kenyataan diri tu kadang-kadang tak bagus, ataupun kadang kita kata sebenarnya kita kejar keriakan kat social media, seorang pemancing yang kita rasa macam tak boleh terima kekumpauan tu. Ini apa yang terjadi dalam dunia sekarang. Okey, bukan kata semua orang tak. Benda tu sebenarnya lebih kepada kita malu lah nak menghadapi social media ke. Aku tadi ikan dan hari nak post, tak ada apa nak post. Jadi aku kumpau, aku rasa macam kenapa, aduh tak tahan lah kawan-kawan aku duduk beli ke apa. Dia sebenarnya ada macam-macam sebab. Okey, tapi kita sebenarnya berada kat tengah-tengah. Kadang-kadang kita boleh terima, tapi kadang-kadang tak boleh terima. Kita rasa stres. Betul tak betul? Jadi semua pemancing akan ada masalah emosi untuk kontrol sama ada dia boleh terima kumpau tu ataupun tak. Ini tetap pada diri sendiri. Kalau tanya saya berada di tengah-tengah. Kadang-kadang bila kumpau, aduh stres. Ada juga rasa macam geram. Semua orang, bagi saya semua orang macam tu. Okey, sebab apa? Emosi ni kadang-kadang kita tak boleh kontrol pun. Betul tak? Jadi masalah kumpau ni sebenarnya melibatkan pada emosi lah. Jadi kita sebenarnya sentiasa berada di tengah, tak boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima kenyataan yang kita kumpau, dan kadang-kadang kita rasa macam tak ada masalah lah kumpau tu. Betul tak? Jadi kita masuk, sebelum kita masuk ke ni, kita nak masuk segmen keempat ni. Okey, segmen keempat ialah penyelesaian kepada laskas tu. Jadi tadi kita dah dengar dah macam-macam masalah. Ada masalah yang setiap masalah sebenarnya kita kena ada solusinya. Jadi kawan-kawan lah, pendapat korang lah, apa solusi kepada masalah laskas ni? Apa solusi dia? Saya nak tahu. Okey, Kak jawab situ. Apa solusi dia? Laskas perkara yang tahyul, sangat misteri. Okey, lagi. Apa lagi? Berbalik pada tujuan. Cip, betul. Laskas pukul 12, tahu-tahu pukul 3. Solusi jual semua barang merancing, cip. Itu pening kepala tu, jual semua tu. Itu apa? Saya rasa tak ada solusi. Bawa anak bini. Itu pun boleh jadi juga tu. Teruskan skas. Teruskan skas sampai esok skas. Aduh. Okey, lagi apa lagi?
apa sebenar solusi dia? Tujuan saya nak ajar geli-geli berenang. Itu mantap. Geli-geli memang kena ajar dia berenang. Geli-geli tak payah ajar, dia automatik tahu menggeli. Okey, Abang Mat Leos, yang last tu ikan makan. Itulah pasal. Sebab tu dia ada last cast tu. Yang last tu lah dia makan. Okey, apa lagi? Apa solusinya pada isu last cast? Boleh percaya ke? Apa solusinya? Tunggu ikan makan. Habis. Last cast 3 kali, last jadi 300 kali. Betul tu. Aku cakap je air tak ngam hari ni, tamat. Aduh, itu cakap kat diri sendiri ke apa? Okey, bagi saya lah. Okey, bagi pendapat saya lah kan. Saya lebih berpendapat kepada keselamatan. Jadi, saya akan bercakap mengata apa tujuan kita mancing sebenar? Mancing tu tujuan untuk healing, nak dapat ikan atau ada benda lain. Jadi, andai katalah kita mancing sebenarnya untuk tujuan healing, untuk dapatkan strike, katalah semua benda tu lah Kalau tanya saya bila dapat peluang mancing tu, saya akan mancing, saya akan cast sebanyak yang boleh. Sebab apa? Saya nak pastikan ada result. Itu salah satu cara. Sebab apa? Timing, cakaplah saya ada 2 jam saja ni. Jadi saya takkan lebih kepada nak santai memang santai, tapi lebih kepada aku kena cari juga sampai dapat. Sebab apa? Ini je masa aku mancing. Ini boleh jadi salah satu cara lah untuk elakkan kita last cast sampai terbawa sampai malam. Sebab apa? Bila kita mancing ni kan, kita pun kena fikir satu benda. Jangan mancing guna satu umpan. Kita kena ada kepelbagaian. Kenapa kita ada kadang-kadang kita last cast ni buat apa tau? Kita asyik guna umpan yang kita rasa kita percaya tapi tak menjadi. Kenapa tak tukar-tukar umpan tu? Ini adalah satu solusi juga kepada last cast tu. Kena sentiasa mencuba umpan yang berlainan supaya kita ada result. Okey, faham? Okey, jadi kita kena enjoy the process tau. Kita kena tahu tujuan kita mancing tu apa sebenar. Kita nak enjoy sesi mancing tu. Jadi bila kita nak enjoy sesi mancing tu, umpan-umpan yang kita bawa tu, kita sebenarnya kena guna pakai. Bukan sekadar bawa, lepas tu tak pakai. Kita dah percaya dengan satu dan kita tak mencuba yang lain. Kita tak ada satu pengalaman baru. Kita tak ada satu kreativiti untuk mencuba benda-benda lain supaya kita nak dapatkan target kita tu. Sebab tu terjadinya banyak isu-isu last cast ni tau. Sebab apa? Kita dah percaya satu benda, aku nak ni juga. Tak percaya macam mana pun aku nak ni juga. Jadi banyak benda yang contribute sebenar. Okay? Macam kita kata, kita kena tahu pasal air, pasal cuaca, pasal keadaan air tu kotor keruh semua tu kita kena tahu. Lepas tu barometer tu pun benda penting. Benda-benda yang melibatkan baro ni kan, kita kena ambil tahu jugalah. Sebab tu dari situ kita boleh tahu solusi dia. Okey, jadi solusi saya sebenarnya lebih kepada keselamatan. Bagi saya, bila dah rasa nak last cast tu, set satu mindset. Kita cakap, okey, aku nak cast 5 kali saja. Ini adalah last cast dalam 5 kali ini. Jadi 5 kali ni kononnya lah kan. Okey, tapi kita kena set. Sebab apa? Kita kena cakap, bahaya ni kalau aku cast sampai gelap ni. Sebab apa? Aku nak keluar ni, jalan tak nampak, sesilap ada benda-benda yang berbahaya tau. Kita tak tahu kan apa ni. Kita kena fikir satu benda beberapa benda lah sebenarnya. Mak ayah kita kat rumah, anak bini kita semua ni, kita kena fikir pasal mereka. Kita jangan sentiasa lupa kalau pasal nak last cast tu, nak sangat ikan tu, kita lupa orang yang lebih penting kat rumah tu. Ada yang menunggu kita kat rumah tu. Jadi sentiasa set dalam mindset ni, keselamatan adalah benda yang paling penting. Ya, kita last cast, tapi kita set time. Kita cakap ini limit dia. Okay, that's it. Jangan buat lagi 5 kali. Okay, 5 kali itu adalah last cast aku. Jangan lebih. Kalau pergi dengan partner, amalkan. Partner berdua-dua kena berkomunikasi. Okay, aku rasa pukul 6.30 kita stop lah. Sebab apa? Hari cepat gelap sekarang. Jadi 6.30 adalah cut off time dia. 6 suku, last cast lah. Kita dah mula akan tergesa-gesa. Sebab apa? Kita akan fikir, keselamatan bahaya kalau dah gelap semua balik. Jadi benda ni patut dijadikan sebagai salah satu main point. Keselamatan. Siapa setuju? Kalau setuju, cakap setuju. Keselamatan adalah benda yang paling penting. Siapa setuju? Dapat, saya nak tengok. Okey, sebelum kita nak masuk segmen ke-5 ni, keselamatan adalah benda yang patut kita fikirkan last cast tu. Sebelum kita last cast sampai ke sudah, kita kena sentiasa set dalam minda keselamatan tu adalah benda yang paling penting. Setuju? Okey. Sebab apa? Keselamatan tu benda yang paling penting. Saya tak setuju kalau ada yang tak setuju. Okey, faham. Okey, setuju tak? Betul tak? Sebenarnya bila kita kata last cast tu, kalau kita tengok hari masih siang, kita tahu kita ada time, okey, tak apa, kita masih boleh terima. Tetapi kalau
dah mula gelap, kita tahu kita bawa motor keluar daripada kebun ke, daripada hutan ke, apa ke, kita kena fikir pasal keselamatan kita. Sebab apa-apa terjadi kat kita, kat rumah menunggu tu satu penyeksaan. Jadi jangan sesekali ambil risiko atas dasar last cast. Ikan tu kita boleh cari, esok pun boleh cari. Ya, mungkin hari ni dia tak makan, tapi insyaAllah esok ni makan. Jadi sabar, bagi saya sabarlah. Jadi kita kena fikir, kita kena letak dalam kepala, kita pergi mancing ni sentiasa utamakan keselamatan. Setuju? Betul, kena pandai mengarap masa tu, saya setuju. Jadi segmen kelima ni, saya sebenarnya nak berborak lah dengan semua kawan-kawan yang hadir dekat live ni. Okey, saya tak dapat nak jawab semua, saya cuba sebaik yang boleh untuk menjawab. Okey, jadi sekarang kita masuk segmen kelima. Segmen kelima ialah untuk penonton. Okey, saya akan terima soalan daripada penonton untuk topik kita hari ni, last cast. Tapi saya buka jugalah kalau ada pendapat, tak semestinya soalan. Sebab apa, ini topik ini episod pertama kan. Jadi kita cuba kita cuba berkomunikasi. Okey, jadi kalau ada soalan, kalau ada pendapat, silakan, saya nak dengar soalan yang ditanya oleh penonton-penonton yang ada ni. Okey, boleh tanya soalan sekarang, boleh start tanya soalan. Malas nak dah cik, soft rock blade dah hilang. Iban fishing. Come on lah, soft rock blade tu letak je blade apa pun boleh tu. Spinning ke BC untuk casting yang mudah? Okey, kalau bagi saya kalau main UL, spinning. Kalau main light game kat atas, BC the best. Ini pendapat saya lah. Tapi benda tu pun bergantung pada game. Ada tempat kadang-kadang spinning tu lebih sesuai. Contohnya kita main jigging, tak semestinya semua tempat kita nak guna BC saja. Kalau kita main fast jigging, spinning tu lebih sesuai untuk game tu. Jadi kalau main UL, saya lagi pilih spinning. Kalau main BC, saya light game kat atas, saya akan pilih BC. Tapi bergantung pada game tu juga. Okey, biasa mancing waktu apa yang best? Okay, kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, tengah hari dah tak make sense macam dulu. Okey, dulu tengah hari pun ikan makan. Sekarang paling sesuai pagi dan petang. Jadi waktu tu korang boleh jadikan sebagai timing yang paling sesuai lah. Last cast berapa kali cast kan? Saya punya last cast memang berkali-kali lah. Tapi saya sentiasa utamakan keselamatan lah bila saya pergi mancing. Spinning best UL, ya betul, spinning best UL. Rod Ajing dengan rod UL, apa beza cip? Ajing tu sebenarnya satu game yang dibuat oleh orang Jepun. Ajing, kita cari ikan aji kan, ikan selar kan. Dia boleh jadi UL, dia boleh jadi apa-apa yang lain. Tapi biasanya aji tu lebih kepada UL punya setup pemilihan lah. Sama-sama. Apa lagi? Kau ada soalan boleh tanya. Soalan cepu masjid, umpan gerak zigzag atau gerak tegak ikan akan tertarik. Okey, ikan ni sebenarnya dia tak cam pun pergerakan umpan tu. Dia takkan tahu, oh cantiknya aku berenang, oh cantiknya ikan tu berenang, pam aku pergi pantai. Tak ada, dia tak ada istilah tu. Percaya pada saya satu benda, pemangsa akan menyerang mangsanya ketika cedera. Jadi umpan tu sepatutnya korang gerakkan macam ikan cedera. InsyaAllah dia akan lebih teruja untuk serang. Ikan serang dua sebab. Okey, dua sebab. Satu sebab terancam, nombor dua sebab lapar. Jadi fikirkanlah benda macam mana nak buat aksi gewang tu. Ikut mood ikan. Betul. Line berapa paling sesuai untuk ultralight? Kalau baru belajar ultralight, start dengan 6 LB ke bawah. 6 LB, okey? Betul, easy meal. Easy meal pun antara sebab ikan mula serang. Dia ada dua sebab dia kata. Satu sebab terancam, nombor dua sebab makanan. Dia lapar. Tempat yang sesuai dan cara nak spot ikan. Tempat yang sesuai dan cara nak spot ikan yang saiz. Okey, biasanya tempat yang tak terganggu lah. Kita tempat yang terganggu ni sebenarnya bukan ikan tak ada, dia ada ikan. Tapi dia sebenarnya dia dah jadi culas kan, dia dah jadi sangat, sebab apa, dia dah kenal manusia, dia banyak jumpa manusia apa semua. Jadi dia jadi culas, dia tak nak makan umpan, dia akan makan bottom side, bottom feeding lah, lebih pada bottom feeding. Jadi ikan-ikan besar ni dah tak mau naik atas tu, jarang sekali. Kalau dapat memang rezeki lah. Okey. Jadi untuk tahu kat mana ikan-ikan saiz ni sebenarnya kita kena pasti lubuk lah. Biasanya sekarang semua ikan saiz-saiz kebanyakan semua dalam pendalaman. Jadi nak cari ikan-ikan saiz ni memang bergerak jauh sikit lah. Okey, tadi cerita pasal action, sekarang cuba huraikan adakah warna gewang memainkan peranan. Warna gewang memainkan peranan. Kalau ada orang kata warna gewang tu tak penting, bagi saya ia salah. Sebab apa? Setiap warna gewang tu dia ada pantulan. Matahari memberi pantulan dan pantulan tu akan convert pada ikan tu. Jadi ikan tu akan faham daripada pantulan tu. Ikan bukan kena warna. Ada ikan kena warna. Ini korang kena terima. Saya ada buat VTT dekat showcase saya, nanti boleh check.
saya ada bercerita pasal umpan A to Z. Kalau tengok video tu, insya-Allah akan faham apa umpan tu. Macam mana, kenapa umpan ni warna umpan ni penting di sesuatu kawasan. Okey, harap saya jawab soalan tu. Saya tak dapat nak jawab panjang sangat, tapi saya ada buat VTT. Jadi pergi cek VTT saya lah. Kenapa ada yang cakap Real BC Drag 5 kilo pun boleh jadi setup UL? Okey, benda ni bro, sebenarnya setup UL ni sebenarnya satu benda yang sangat kontroversi lah. Okey, bagi saya, dulu kita kata 20 tahun lepas, 15 tahun lepas kan, tak wujud pun drag yang kita kata hampir tak wujud drag yang bawah 3 kilo. Tak wujud. Hampir tak wujud Jadi masa tu demand tak ada dalam market tu. Jadi tak ada permintaan. Bila tak ada permintaan, tak ada supply. Jadi dan masa tu tak ada orang pun bercerita pasal UL. Dia orang bercakap pasal apa tu? Rod udang. Rod halus-halus, rod kecil. Pakai rod kecil tapi main tali besar. Jadi orang dulu sebenarnya tak main UL. Dia bersepah. Silap-silap rod saja UL tapi talinya memang melampau lah. Jadi kenapa dia kata drag 5 kilo pun UL? Di mana kebenarannya? Saya tanya satu soalan lah. Kereta Myvi tayar 14 depan dan belakang. Kalau kita masuk depan 14, belakang kita masuk 17, boleh masuk tak? Jawapannya boleh masuk. Betul? Tetapi sesuai ke? Tak sesuai kan? Jadi apa yang jadi? Silap dia punya segala shaft dia apa benda semua akan rosak. Betul? Sama juga dengan reel. Sama juga dengan rod. Bila rod UL tu bila rod tu dilabel sebagai UL maksimal 6 pound, kita pergi masuk 5 kilo punya. 5 kilo is equivalent to probably dia kata-kata berapa belas pound dalam 12, 15 pound. Jadi bila kita masuk dalam kita katakanlah 15 pound, apa terjadi dengan rod yang 6 pound tu? Dia akan memudaratkan. Jadi ini adalah realiti, ini adalah fakta tu. Sebab tu balance dan matching adalah penting. Sebab tu rod tu diberi label 2 ke 6 LB. Ada sebab dia suruh kita ikut rating tu. Kenapa rod diberi label tapi kita tak nak ikut? Jadi soalan yang tadi Real BC 5 kilo boleh katakan UL? Salah, bagi saya salah. Macam mana pun UL tetap UL, iaitu 2.7 kg. Kita kena dapatkan biar dia balance dan matching. Harap saya jawab soalan tu. Okey, perlu ke fluorocarbon untuk air tawar? Bagi saya perlu, sebab ikan menjadi lebih culas, ikan menjadi lebih takut, tidak menonjol seperti dulu. Dulu kita pakai apa pun sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang kalau kita pakai, dia nampak benang tu, dia memang tak nak makan. Tak payah cakap benang lagi, dia nampak kekili tu pun ada pun dia tak nak makan dah. Susah nak makan. Jadi kita kena adjust sebaik yang boleh. Kadang-kadang pakai kekili kecil ke, ataupun kita buat sesuatu supaya dia tak perasan benda tu. Jadi fluorocarbon sangat penting. Okey, ada soalan lagi? Apa lagi? Leader sangat perlu ke? Leader ada kepentingan tak? Ya, leader sangat perlu dan ada kepentingan untuk geng-geng yang suka pakai benang. Sebab apa? Tali benang ni ikan nampak. Jadi bila kita sambung dengan leader, ikan 99% ikan tak nampak. Dan leader ni sebenarnya memang digunakan untuk tujuan pakai dekat benang. Kena faham ni. Jadi ada lagi soalan, ada yang tak apa? Ada yang tak jawab. Okey, set yang seimbang. Set yang seimbang tengok pada rod. Okey. Dekat rod ada tulis label tau. Label tu sebenarnya kita kena faham sebenarnya. Contohnya 8-17, apa maksud dia? Minimal 8 pound, maksimal 17 pound. Jadi kita cari drag reel yang lebih kurang sama. Kita cari tali yang berada dalam sekitar 8 ke 17. Ya, memang kita contohnya kita beli drag reel yang lebih besar. Ya, kita boleh kontrol dia. Tapi tak semua orang boleh kontrol. Lagi-lagi bila emosi masuk dalam situasi tu. Contohnya kena ikan toman yang besar atau kena ikan yang besar. Kita kadang-kadang tangan kita gatal nak adjust. Jadi benda ni sebenarnya sebab tu penting balance and matching. Sebab tu dia bagi rating. Rating tu untuk dilanggar. Kalau langgar, itu risiko tanggung sendiri. Apa maksud memori pada tali? Memori pada tali sebenarnya regangan lah. Okay, contohnya tali mono, bila kita tarik dia ada memori. Okay, dia ada regangan. Itu maksudnya memori pada tali. Biasanya tali mono memang banyak regangan. Tali fluorocarbon hampir tak ada memori. Tali braided pun sebenarnya ada tali braided yang ada memori, tapi sedikit. Okay, sebenarnya dah lama dan berbuih dah tangan saya nak tengok custom rod buluh tu sekali. InsyaAllah saya tak sempat ni hari, mungkin lain kali saya akan cubalah. InsyaAllah nanti saya usahakan. Aduh, ramai betul lah berbuih dah. Memang betul lah berbuih dah menunggu tu. Ada dengar tak? Boleh share tak pengalaman tuan masa naikkan layaran? Okey, boleh. Saya buat cepat Okey, sebelum saya tarik ikan layaran tu, saya pernah mancing ikan layaran Saya guna UL, saya guna setup lain pun saya ada guna, saya cek pengalaman. Lepas saya dapat pengalaman, baru saya cuba dengan setup UL. Tapi sebelum saya cuba setup UL, saya berborak dengan tekong dekat rompin.
saya minta kebenaran mereka untuk tarik layaran guna UL sebab mereka kata tak pernah orang buat sebelum ni dan saya adalah orang pertama yang minta tu. Jadi bila saya minta kebenaran, mereka bersetuju dengan syarat saya ambil tekong yang mereka bagi tu. Sebab apa? Tekong tu lebih berpengalaman. Jadi saya belajar banyak benda pasal layaran sebelum saya mencuba dengan UL. Saya belajar segala benda. Kita kata macam mana nak pastikan ikan tu selamat, macam mana nak layan dia, macam mana banyak perkara-perkara yang melibatkan untuk menyelamatkan ikan tu. Sebab apa? Kita bila pakai UL, bila kita layan lama, kita akan meletihkan dia. Jadi kita kena tahu cara nak revive dia. Okay? Saya fight ikan layan tu selama 1 jam 40 minit. Tapi sebelum saya fight, saya ada banyak kali putus. Jadi benda ni semua pengalaman. Putus tu mengajar saya, bagi saya ilmu. Okay? Jadi bila saya layan ikan layan tu selama 1 jam 40 minit, saya berjaya land kan. Sebelum land, kita orang ambil lebih daripada 15 minit untuk revive ikan tu. Kita tak bagi dia naik. Sebab apa? Bila dah dekat tu, kita bagi dia main pusing, bagi dia kuat balik. Bila tekong, bila awak-awak tu dia pegang paruh layaran tu, dia rasa dah kuat, okey, Kanchan sekarang boleh angkat ikan, dia kata. Okay. Jadi masa tu saya angkat ikan, kita orang bergambar. Kalau tak silap saya, dalam 8 ke 10 saat sahaja kita bergambar, kita riliskan ikan. Itu cara kita orang naikkan. Itu pengalaman yang saya dapat, yang saya ada lah untuk naikkan ikan layan. Letih, menyesal pun ada. Sebab apa? Satu pengalaman yang sangat menyakitkan lah bagi saya. Jadi adakah orang kata boleh nak pergi buat ke? Saya rasa mungkin tak kot. Tengoklah satu hari nanti ke apa kan. Tak pasti, rasanya tak lah. Jadi itu adalah pengalaman saya lah. Okey, saya harap saya menjawab soalan tu ya. Okey Abang Toha, kalau pakai UL terstrike ikan lebih 20 kg, macam mana nak bawa naik? Senang je. Tak susah. UL bukan istilah kita sentak, bukan kita istilah mengangkat, mengunjung apa segala, bukan. Kita melayan dia, kita meletihkan ikan. Jadi bila ikan dah letih, apa yang kita buat ialah kita guna tanggup. Sebagai pemancing UL, bagi saya rasa agak sedih tau. Bila pemancing UL tak ada tanggup, yang bagi saya sedih gila lah. Minta maaf lah kalau tak ada terasa tu. Memang saya bagi satu dasar. Okey, Chen, ada orang cakap kalau UL dapat naik ikan lebih daripada 3 kg, dia kata guna sihir, betul ke? Betul lah, saya memang suka guna sihir. Dari dulu dah guna sihir. Sebab tu banyak ikan besar-besar, 40 kg, 50 kg naik pakai UL. Sebab tu orang panas saya tengok saya. Bang, R&D SP untuk main kolam air masin, bang, contoh macam jenama KN. InsyaAllah kita memang ada plan nak buat swim bait. InsyaAllah kita akan usahakan. Okay, insyaAllah saya akan usahakan lah untuk brand KN macam swim bait. InsyaAllah kita memang dah lama usahakan, cuma bila nak keluar tu saja. Abang, study dari mana game UL ni? Pembacaan, internet atau kawan Jepun? Saya ni sebenarnya ada kenal orang lah. Ada kenal ada seorang abang ni dekat Kedah sebenarnya. Dia yang sebenarnya bagi saya faham pasal UL ni lah. Dia explain ke saya. Masa tu saya bawa setup, kalau korang percaya lah ni, saya bawa setup untuk main tenggi dekat Kedah, yang Kedah tu. Taitun dekat Tanjung Dawai saya 60 pound tali dengan reel GT 4000 saya tu. Itu setup saya. Rod saya 10-40 tak silap saya untuk main tenggi. Tenggi dia besar-besar macam tu lah. Mungkin besar-besar 2 kilo, sekilo lebih. Macam tu je. Jadi masa tu ada seorang abang ni, dia tompang naik bot kita orang tau. Dia naik tompang, dia kata, adik boleh tak abang tompang nak mancing ni? Lepas tu tanya Tekong kata boleh, dia memang saya kenal. Dia kata okey. Saya pun kata apa? Kita pun kata benarkan lah. Bila dia naik, dia mancing tenggi tu, dia pakai setup paling besar dia pun tak silap saya 10 pound ke 12 pound. Yang lain semua 6 pound ke bawah. Dia main tenggi kas dengan 6 pound. Masa tu tahun 2005 kot, sekitar macam tu. Jadi saya terkejut. Kata mana boleh? Dia baling ikan kembung tu guna setup UL tu dengan cara dia baling. Ya Allah, saya rasa saya sangat impress lah dengan abang tu. Jadi dia tengok saya perhati dia tau. Dia kata nak cuba ke? Saya kata mana boleh bang, saya baling mesti patah nanti kan. Habis dia kan marah. Abang marah saya nanti, saya kat itu. Tapi dia cakap tak apa, cuba. Saya cuba sampai tengah hari asyik putus dia, baling putus. Abang tu tak marah sikit pun. Lama-lama saya dapat tune tu. Saya dapat balik lepas tu kena sekor. Saya kata dalam sekilo lebih 2 kilo je kot, saya lupa. Okey, dan dapat land. Lepas tu terus saya rasa macam kenapa aku nak pakai setup besar macam tu lah. Saya sejak tu jatuh hati dengan UL. Jadi dalam proses dah belajar tu, saya masa tu tak clear sangat pasal UL. Jadi tapi saya cubalah baca-baca sini sana sebab apa, saya ni budak IT. Jadi saya pasal internet ni memang game saya lah.
Jadi saya belajar pelan-pelan, berhati-hati sini. Lepas tu saya jumpa beberapa kawan, dia pun minat UL. Lepas tu saya kata, oh macam ni. Jadi saya lebih faham pasal UL lah. Lepas tu baca, sambil baca, sambil tengok video-video orang, saya mula faham. Lepas tu saya dapat satu fakta yang mengatakan UL adalah 6 LB. Dari situlah perjalanan pasal UL ni. Dari situlah saya dapat tahu lebih pasal UL. Tapi semua ilmu-ilmu ni datang dengan daripada dia lah. Okey, daripada dia. Sebab apa? Kalau saya tak mencari, saya mungkin tak dapat ilmu. Jadi saya pun bersyukur lah. Sebab apa? Bila kita mencari, Allah bagi kita rezeki untuk dapatkan ilmu tu. Jadi saya rasa macam bersyukur lah dia bagi saya ilmu tu, dan saya boleh kembangkan dia dengan lebih satu standard yang lebih bagus. Satu standard yang tak pernah dibuat dalam dunia, iaitu bila saya wujudkan drag sebagai satu benda yang sangat utama pada setup UL. Dekat situlah kita menjadi rakyat Malaysia pertama dalam dunia ada standard sendiri. Dan benda ni takkan terjadi tanpa support-support daripada kawan-kawan. Cerita ni menarik, tak pernah ditulis ni. Ya betul. Cerita ni yang tahu pun kawan-kawan rapat je lah. Saya pun jarang nak bercerita benda-benda macam ni. Kan ditanya, saya jawab lah. InsyaAllah benda ni kita akan buat dokumentari ke satu hari, mana tahu. 2005 UL kira rare juga ke bang? Ya, sangat rare. 2005 UL memang sangat rare. Terlalu rare. Sebab apa? Saya sendiri pun tak pernah tahu pun benda tu. Jadi bila jumpa abang tu, baru saya dapat tahu. Oh, ini UL. Macam tu. Saya pun memang tak tahu benda tu. Saya berterima kasih sangatlah dengan abang tu. Memang bagi saya ilmu. Yang pasti kena yakin dan layan ikan bila ya betul. Kita bila kena UL tu kita yakin dan kita layan dia. Saya pun sama. Bila datang Curiosity tu tanya pasal UL, terus saya datang studio Kanan Cenik. Mantap. Betul. Kita kalau nak belajar ni sebenarnya kita kena cari guru. Guru yang betul. Guru yang tahu pasal benda tu. Kadang-kadang kita dengar cakap kawan-kawan ni bukan betul pun. Bukan kita kata salahkan dia. Tak. Kadang-kadang dia dengar ilmu tu daripada orang lain, dan orang lain tu belum tentu ada betulnya. Sama juga, saya pun kadang-kadang bukan ada betulnya. Bukan semua benda saya betul. Tetapi saya berusaha sebaik yang boleh untuk pastikan fakta yang saya cuba share dekat public, dekat semua kawan-kawan adalah fakta yang betul. Kalau tak betul, memang saya akan minta maaf. Saya akan buat sesuatu untuk perbaiki kesilapan tu. Tapi insyaAllah takat ni, alhamdulillah semua benda-benda fakta-fakta yang saya masukkan tu, saya berusaha sebaik yang boleh untuk biar dia nampak betul lah kan. Bukan kata biar dia nampak betul, benda tu betul lah. Bagi saya UL ni evergreen sebab boleh main di mana-mana walaupun lopak air kecil. Betul bro Izwan, saya setuju. UL ni sebenarnya kita boleh main apa pun. Jangan dunia sekarang ni ikan semuanya kecil-kecil. Jadi UL ni sebenarnya kita boleh mancing di mana-mana. UL ni sebenarnya praktikal betul kita nak mancing apa pun. Kenangan pahit ketika strike menggunakan UL. Okey, kenangan pahit ketika strike menggunakan UL. Okey, nak kata pahit tak ada sebab alhamdulillah takat ni semua apalah. Cuma ada benda, ada satu kali yang sampai sekarang saya rasa macam aduh, kenapalah aku tak check. Contoh saya ni kaki main PB tau. Memang saya suka ikan PB ni, memang saya gila PB. Jadi saya pergi air kuning Perak tu dalam satu tahun 45 kali. Bayangkan sebab saya gila PB. Jadi ada satu trik tu, saya pergi main PB ni 3 kali saya kena pump dengan ikan PB. Seumur hidup saya, itu adalah pertama kali saya kena ikan PB tak boleh naik. Tak tahu kenapa. Pump, tarik, tak boleh naik. Saya kata, kenapa ni? Apa pasal ni? Dan 3 kali kena tu, 3 lucut. Tak tahu, mula-mula saya fikir apa pasal lucut. Jadi, bila jadi kali ketiga jadi tu, saya pun fikir, kenapa pasal lucut? Saya pun angkat hook saya check. Hook saya, daun pandan tu dah tak ada. Buang daun pandan tu. Tapi bila main PB, saya biasanya pakai. Tapi bila main ikan lain, saya biasanya akan patahkan lah. Tapi yang tu tak tahu macam mana bila patah, saya tak tahu. Jadi ikan lucut disebabkan benda tu. Jadi benda tu memang ada kacau sikit lah minda saya sampai sekarang. Saya selalu teringat dia. Saya kata, aduh kalau lah, berapa besar lah agaknya dia macam tu. Sebab kita pakai UL, 1 pound. Jadi kita rasa macam, oh kalau naik tu satu macam trofi tu, satu kejayaan lah. Macam tu lah lebih kurang. Itu adalah benda yang teringat sampai sekarang. Okey, apa lagi soalan-soalan yang ada? Okey Wan, tanya. Dalam UL, kita tak ada istilah long cast sebenarnya. Kita lebih kepada accuracy cast. Okey. Jadi long cast tu sebenarnya kita lebih nak dapatkan distance je lah sikit. Betul. Tapi dalam UL sebenarnya kita tak ada istilah sangat long cast. Kita lebih kepada accuracy. Kalau nak dapatkan cast yang jarak jauh, carilah Ross Bastard. Okey. Contohnya macam sebat cukup sesuai untuk nak hantar cast jauhnya. Sebab apa? Dia fast action dan kekuatannya 26 LB, 36 LB. Memang cukup sesuai untuk menghantar gewang-gewang yang kata-kata nak padu ni untuk shoot jauh. Jadi, kalau main UL ni, saya punya pendapat lebih kepada accuracy cast lah. Bila ada trip PB air kuning bang, nak join? Oh, saya dah lama tak pergi air kuning. Saya dah tak minat nak pergi air kuning. Sebabnya, last kali saya pergi air kuning 2013. 2013 ke 2014 macam tu, last kali.
Sebab lepas dah jaring-jaring dah ada itu, saya dah fed up nak mancing itu. Takut bergaduh. Abang handsome lah macam ni. Memang lah saya handsome. Kancing ada cadang nak keluarkan crankbait tak? UL mungkin crankbait insyaAllah ada planning, tapi bukan di masa terdekat lah. Tapi crankbait besar-besar mungkin kita akan keluar. Sebab apa? Kita dah ada brand baru Peak Tide kan. Abang buat workshop UL. Ya, kita akan start workshop UL tak lama lagi under Laskas ni. Jadi salah satu cabang Laskas ialah kita akan ada akademi. Menarik kan akademi Laskas. Siapa nak datang? Cik ada buat planning buat BC tak? Ya, Bro Haji ada planning untuk buat rod BC, reel BC. Bila KN nak buat komplot Laskas, insya-Allah kita akan buat komplot Laskas. Sebab apa? Banyak cabang dalam Laskas ni. Kita akan ada dokumentari, kita akan ada fishing trip pun kita tengah buat ni. Kita akan ada podcast, kita akan ada akademi, kita akan ada event-event mancing, macam-macam benda lagi. Jadi kalau berminat, boleh PM kita. Kalau suka nak pergi trip, boleh pandai-pandai cari kita. Bos kan, leader ni makin panjang makin bagus kan, betul tak? Kurang sikit. Tak juga, bergantung pada ikan, bergantung pada lokasi kita mancing. Sebab apa? Kalau terlalu panjang, kita nak cast, kita nak keluar daripada reel tu pun menjadi satu friction yang banyak. Jadi akan mengganggu cast. Leader ni kita bergantung pada target ikan, spot kita mancing, ke tahap susah spot kita mancing, dan macam target ikan spesies pun kita kena tahu lah. Sebab apa? Pemilihan panjang leader ni bergantung pada beberapa elemen, target ikan dan lokasi spot. Lepas tu kita sesuai dengan rod juga. Kalau terlalu panjang, dia akan jadi tak sedap. Dia akan jadi banyak friction. Okay Siti, saya nak join akademi, baru nak belajar ni bro. Boleh. InsyaAllah kita akan buka akademi Laskas. Nanti boleh join ramai-ramai. Single hand rod kasih jada, insyaAllah single hand rod tu akan buat nanti. Okay, kan macam ni ada keluar apparel streetwear tak? Streetwear setakat ni belum ada keluar. Tapi kalau rasa nak kami buat, mungkin kita boleh borak-borak lah. Mungkin kita boleh usulkan sesuatu lebih tu. Tak ada baju baru ke untuk dah? Ada. Ni dia. Ni baju Laskas ni. Okey, baju ni kami akan umumkan tak lama lagi untuk buat pre-order. Jadi korang kalau berminat dengan baju-baju ni, bolehlah ambil masuk order. Sebab kita buka pre-order sebab untuk dapatkan size dan sesuai lah. Saya seorang je ke ada masalah unit spinning bihun. Pening fikir saya tak 26 reel 800. Okey, mungkin size reel, mungkin Bro Aus mungkin size reel salah, try tukar size 1000 dan ke atas. Nombor 2, mungkin susunan guide tak betul. Dan nombor 3, check tali. Mungkin try tukar tali ke. Kalau tak dapat juga, cuba kontak kita. Nanti kita akan buat sekarang. Studio masih di tempat lama ke? Ya betul, studio masih tempat yang sama dan kita akan sentiasa di sini. Waalaikumsalam. Lama tak tengok awak Ibu. Ya, sama juga. Saya pun lama tak tengok, saya pun tak nampak lah. Terima kasih masuk ni. Okey. Abang buat tournament UL. InsyaAllah kita akan buat tournament UL. Tak lama lagi. Saya cadang buat seminar atau kelas untuk kanak-kanak macam ni. Ya betul. Memang kita dalam proses sebenarnya. Kita dah berbincang dengan South SUL dekat JB. Idi Muhammad, dia tengah uruskan seminar untuk kanak-kanak. Sebab kita dah buat dekat Singapura itu ni. Black Tackle arrange benda tu. Black Tackle organize dekat Singapura dan Kancing turun sebagai speaker lah. Jadi alhamdulillah event tu berjaya. Jadi kita akan buat dekat JB mungkin yang pertama. Lepas tu kita akan bawa ke seluruh Malaysia lah kalau boleh. Bang, ada ke Roy UL Fiberglass? Ada. Bang, bila buat trip? Saya trip Brunei. Saya tak pasti bila saya akan pergi Brunei. Tapi kalau ada invitation, contohnya nak buat organize event UL dekat Brunei tu, boleh lah. Okay, bagi saya siapa yang main UL ni memang hebat. Bukan mudah, korang memang berani. Sebenarnya tak kira saya tak apa pun, even main kolam ni pun sebenarnya semua hebat-hebat. Semua pemancing semuanya hebat-hebat. Apa yang membezakan kita kadang-kadang ialah kita ada yang tahu, ada yang tak tahu. Dan ada yang kadang-kadang kita kata macam bila tak tahu, kita tak nak bertanya dengan nada yang betul. Jadi bagi saya, bila kita tak tahu, kita buat tak tahu dan bertanya. Kita kena berguru. Bila kita berguru ni, kita sebenarnya dapat ilmu yang lebih bagus. Jadi kita kena sentiasa rendah diri dan belajar. Macam saya boleh saya tahu, saya akan belajar bertanya. Saya pergi mana-mana pun kalau saya mancing dengan orang pun, walaupun saya tahu benda tu, tapi saya akan, bukan kata pura-pura, saya akan cuba bagi kredit kat dia. Sebab apa? Dia lebih tahu. Macam mana pun dia lebih tahu sebab itu tempat dia. Jadi kita kena sentiasa berguru. Tak sabar tunggu teaser coming soon. InsyaAllah kita akan buat teaser yang mantap. InsyaAllah podcast Laskas ni akan lebih mantap. Bagi saya masa, bagi saya ruang, support kami semua ni untuk buat podcast Laskas ni menjadi satu podcast yang cukup berdunia, yang cukup membantu pemancing-pancing dalam negara. Bang nak tanya, main laut sesuai ke pakai tangsi atau benang? Dua-dua sesuai, bergantung pada teknik mainan. Contohnya kalau main fast jig, pakai je benang. Kalau main bottom, saya lagi recommend pakai tangsi sebab ikan
kalau pakai benang ni, ikan akan dengar getaran tali tu. Jadi ikan kemungkinan besar tak makan narkoba. Jadi dua-dua boleh pakai, bergantung pada target ikan, bergantung pada keculasan ikan, macam-macam faktor lain yang menentukan. Kalau nak buat pembelian walk-in barangkali di mana ya, saya berada di Penang. Kita sebenarnya dekat Puchong, tapi dekat Penang mungkin boleh kontak prosa-prosa kita orang kat sana lah. Banyak kali saya tengok video pasal tali sampai jadi pening nak pakai benang atau tangsi. Dia tak kisah pakai je tali mana yang rasa suai. Kalau casting saya lebih recommend pakai benang lah, sebab dia lebih mudah, lebih senang untuk belajar. Nanti bila dah tune diri, lama-lama kita akan mula faham bila nak pakai tangsi, bila nak pakai benang. Harap saya menjawab bro. Jakarta menyapa. Ya mantap bro, terima kasih hadir bro. Terima kasih hadir daripada Jakarta. Standard UL Malaysia berapa LB bang? Adakah 285 bang? Okey, minta maaf bro Aus. Dia tak ada istilah standard UL Malaysia, Jepun ke apa. Satu dunia pakai benda yang sama, iaitu maksima 6 LB. Bila 28 LB itu di label sebagai UL, percaya cakap saya itu adalah salah, itu adalah permainan pengeluar. Standard Malaysia ni saya tak ada. Satu dunia pakai 6 LB itu sebagai UL. Satu dunia. Ini bukan saya cakap Ada satu buku yang bercakap pasal tu. Dalam buku ni ada dekat blog atau angles.com. Pergi masuk dan baca. InsyaAllah akan dapat jawapan. Saya akan masuk segmen terakhir lah, kesimpulan saya lah. Jadi, apapun kesimpulannya, Laskas memang tak boleh percaya. Okey? Bila kita pergi mancing ni, bila kita sebut Laskas ni, pastikan satu perkara, iaitu utamakanlah keselamatan diri. Keselamatan diri tu patut diletak paling atas. Okey? Jadi bila kita letak keselamatan tu paling atas, kita akan sentiasa ingat, okey, aku Laskas, aku kuat. Pastikanlah keselamatan aku ni lagi penting daripada Laskas tu. Okey? Jadi utamakan keselamatan bila kita pergi mancing. Okey? Jadi apapun masalah yang kita ada, kita pasti ada solusinya lah. Jadi kalau saya terlepas cakap benda-benda yang agak tak manis, saya minta maaf, saya mohon maaf. Sebab apa, benda ni kita pertama kali live kan, kadang-kadang emosi itu membuat jadi bercerita wow kan. Jadi saya minta maaf kalau terlepas cakap, terlepas ayat yang bukan betul. InsyaAllah saya akan perbaiki dari masa dan pastikan follow podcast Laskas ni dan dengan episod-episod yang akan datang. Tujuan podcast ni sebenarnya adalah lebih kepada perbincangan. Okey? Sambil berbincang, kita boleh buat satu perubahan yang bagus pada industri pancing kita. Ini adalah niat kita. Kita nak berbincang dengan cara yang bagus. Kita nak saling menghormati. Dan kami juga akan buat benda yang sama. Kami akan sentiasa menghormati antara pendengar-pendengar dan kawan-kawan lain. Kami akan sentiasa memberi respon yang sesuai untuk kawan-kawan supaya benda tu boleh jadikan sebagai satu cara kita bercakap dengan semua. Okey. Jadi terima kasih pada semua pendengar yang hadir. InsyaAllah kita akan datang lagi dengan episod baru. Pada yang terlepas tu, nanti boleh tonton balik. Sentiasa follow kami. Ingat, kami akan live setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Laskas. Terima kasih.